Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sedang live untuk berkongsi dengan anda pagi ni dalam live video ni, pagi lebih tengah hari ni, dalam special live video ni yang saya buat keputusan untuk berkongsi ada 7 spesifik formula, which mungkin kita takkan nak boleh habis dalam satu video ni, dalam satu live video ni. Tapi saya akan buat ni hari ni, insyaAllah kalau saya sempat petang ni, besok, lusa, beberapa hari ni, saya akan habiskan ada 7 spesifik formula khas untuk mereka yang mempunyai situasi kritikal seperti saya 20 tahun lepas, which saya nak share dengan anda. Dan saya fikir nak buat ni lepas solat duha tadi. Sambil lepas saya doa, saya fikir hari ni, tahun ni umur saya insyaAllah 42 tahun dan bulan 11 ni. Dan Alhamdulillah banyak perkara yang saya syukur saya dapat capai. Banyak perubahan yang berlaku dalam life saya, daripada segi bisnes, kewangan. InsyaAllah kalau nampak saya berpeluh ni, dari segi kesihatan saya konsisten untuk jaga kesihatan saya insyaAllah. Dan life adalah, kehidupan saya adalah Alhamdulillah, saya rasa ramai orang adalah mahu atau berada dalam keadaan apa yang saya ada sekarang insyaAllah. Dan saya percaya ramai orang boleh. Dan dia adalah disebabkan oleh ada beberapa perkara yang pernah berlaku pada saya, yang saya rasa saya perlu kongsikan 7 formula ni. Mudah-mudahan dia menjadi satu contribution saya kepada anda di luar sana yang mempunyai situasi dia seperti saya satu masa dulu. Saya sebenarnya bercakap daripada segi cabaran saya membina perniagaan saya selama 20 tahun. Dan saya rasa bagus kalau kita bermula dengan daripada situ. Selama 20 tahun, Alhamdulillah, tahun ni tahun 2016, dia adalah 20 tahun daripada mula saya bekerja pada tahun 1996 sehinggalah tahun 2006. Lepas 10 tahun saya touch my first million. Dan kemudian 10 tahun terbelakang ni, Alhamdulillah, business Alhamdulillah growing, hidup saya growing, dan banyak perkara yang best berlaku dalam life saya, yang saya percaya dia tidak macam ni dulu. Dia adalah saya adalah daripada keluarga yang ayah saya, mungkin ramai tahu, ayah saya adalah bekerja jabatan kerajaan. Mak saya bekas cikgu dan dia berhenti pada anak yang pertama. Lahir anak akak saya yang sulung dan kemudian dia berhenti kerja. Mak saya, ayah saya bekerja sebagai juruteknik rendah. Dan kehidupan kita bukanlah seperti hari ini. Kehidupan kita adalah seperti orang lain, keluarga yang kerja kerajaan, makan gaji. Ayah punya gaji yang agak rendah, sesuai. Tapi keadaan dia adalah kita ada 5 adik-beradik dan saya anak yang keempat, yang paling besar, berkawan paling banyak. Dan perjalanan tu tak mudah. Perjalanan tu adalah satu proses yang mencabar, which saya nak cakap kepada siapa yang menonton ni. Saya rasa apa yang saya nak kongsikan ni adalah sangat sesuai untuk anda yang nombor satu pernah berada dalam keadaan saya, yang mana kita pernah buat, kita nak ubah hidup keluarga kita, kita nak beri keluarga kita pilihan daripada segi gembirakan mak kita, ayah kita. Kita nak gembirakan mereka, nak balas jasa mereka. Tapi saya bermula dengan start dengan gaji 1,500 pada tahun 1996. Saya bekerja sebagai terlibat dalam syarikat stockbroker, syarikat yang terlibat dalam urusan jual beli saham. Dan gaji saya 1,500 masa tu. Dan tahun pertama gaji saya naik RM50, tahun kedua naik RM75. Sangat banyak. Okay, bagi orang yang baru bekerja dia adalah sangat banyak. Tapi sebenarnya bila kita start kerja, dia sebenarnya tak banyak. Tapi syukur, Alhamdulillah kita ada kerja. Tapi dia adalah dalam keadaan yang untuk saya nak buat sesuatu untuk bawa hantar mak ayah saya pergi umrah, pergi haji. Dia adalah bukanlah satu benda yang senang untuk dilakukan. Bagi siapa yang baru menonton ni, saya just nak bagi tahu, saya sebenarnya dalam satu siri yang saya nak berkongsi 7 spesifik formula macam mana nak ubah hidup daripada A, daripada tak ada apa-apa sampailah you boleh build business, sampai boleh jadi usahawan, insyaAllah you boleh jadi jutawan. Saya dapati Allah bagi saya ada satu kelebihan. Kelebihan saya bukan pada Ailio saya, tapi kelebihan saya adalah pengalaman saya yang saya boleh sampaikan melalui diri saya. Sampai hari ini kalau anda pergi YouTube saya, Dr. Azizan Osman, anda boleh tengok banyak video-video testimonial anak didik saya dengan izin Allah, dengan ilmu, pengalaman, formula yang saya kongsikan. Hidup mereka mula berubah based on perjalanan saya sebelum ni. Jadi saya percaya
saya ada sesuatu yang saya boleh berikan, yang boleh contribute. Saya sedang berfikir sebenarnya macam mana saya nak bantu orang lain untuk perbaiki hidup mereka dalam keadaan ekonomi yang mencabar, dalam keadaan ramai mempunyai situasi kos sara hidup makin meningkat. Jadi saya fikir macam mana saya boleh bantu. Dan saya fikir saya ada Facebook, saya ada alat. Jadi saya fikir saya nak kongsi untuk bagi mereka yang memang benar-benar perlukan bantuan, perlukan pandangan, perlukan idea, perlukan perkongsian pengalaman macam mana orang lain boleh capai apa yang dia capai. Jadi saya cuba berkongsi melalui video ni. So dia akan ambil sedikit masa, dan kalau ada siapa-siapa kawan anda sekarang sedang menonton, yang anda sedang menonton ni, share dengan kawan anda sudah tengok sekarang, sebab saya akan share dia punya first part of the formula. Kemudian nanti kita tengok timing kita, kalau cukup kita akan share lagi sehingga kita boleh habis 7 formula ni. Kalau tak cukup satu video ni, live ini, ni adalah live saya akan buat lagi beberapa video hari ni, besok, sampai beberapa hari ni supaya dia habis. Saya buat ni sebab seperti saya sebut tadi, saya terfikir sebab solat duha tadi tentang macam mana saya nak bagi tahu dengan orang dekat luar sana yang sebenarnya keadaan saya dulu bila saya start kerja 1,500 tu, 2 tahun lebih kemudian saya berhenti kerja. Saya tak nak cerita panjang tu, nak cerita tu. Long story short, saya nak berniaga. Jadi the first 3 years saya berniaga, start 98, 99, 2000, saya adalah melalui banyak sangat cabaran yang apa saja bisnes yang saya buat adalah gagal. Dan mak saya tak suka saya berniaga. Sebab dia kata kita bukanlah orang yang dia kata kita dah belajar pandai-pandai, dah hantar universiti, kenapa nak berniaga. Dia kata baik kamu akan gaji selamat. Tapi the thing is, saya ada perspektif yang berbeza sebab saya belajar investment analysis, and then saya percaya kawan-kawan saya sekolah Cina, jadi kawan-kawan saya semua ramai yang berniaga. Jadi saya sangat, dan bila saya buat banyak research masa saya buat investment analysis, saya mengkaji banyak orang-orang yang berjaya dalam dunia bisnes, orang yang mempunyai syarikat public listed company Malaysia atau international. Saya dapati mereka ni adalah businessman susah ataupun investor, dan susah saya nak jumpa orang yang menjadi jutawan yang berada dalam keadaan, ada tapi susah orang yang bekerja dan menjadi jutawan. Ada tapi dia ambil masa yang agak lama. Mungkin dia kena ada disiplin yang betul dalam kewangan, of course, dan dia mungkin kena tahu pelaburan yang betul, dalam hartanah, macam mana nak invest yang betul. Jadi itu boleh berlaku, tapi dia akan mengambil sedikit masa. Jadi saya masa tu adalah buat keputusan untuk berhenti kerja, dan kemudian saya pun berniaga. Saya berniaga jual kelapa, saya pernah jual sabun, saya pernah jual kopi, saya pernah jual produk kesihatan, saya pernah jual insurans, saya pernah jual hartanah, tapi tak pernah laku. Saya pernah buat macam-macam benda yang kalau anda tengok saya buat coaching session dengan anak didik saya hari ini, apa saja bisnes yang dia orang sebut, insya-Allah saya pernah buat. Pernah jual kain. Jadi semua benda tu saya nak cakap adalah bukan senang nak bina bisnes. Bukan senang. The first 3 years tu adalah sangat mencabar. Tapi saya bukan tak nak give up, tapi saya tak nak balik kerja. Tu point dia. Saya tak nak kerja, dan saya percaya mesti boleh. Tapi dan 3 tahun tu saya agak ego sebab saya rasa saya pandai. CGPA saya 3.75. Jadi saya rasa saya pandai dalam bisnes. Saya belajar investment analysis, the first part. Jadi saya rasa saya boleh buat sendiri. Tapi end up saya nak buktikan pada mak saya yang saya boleh buat bisnes. Tapi anak pada tahun 2000, bukan setakat bisnes tu tak jadi, saya terpaksa gadaikan rumah mak saya. Masa tu buat refinancing, ambil duit tu dan buat sedikit pelaburan kat luar negara yang benda tu rugi. Dan long story short, saya terhutang, terhutang ngalong, terhutang banyak duit. Dan benda tu jadi satu cabaran lah ketika tu. Macam mana saya nak selesaikan masa tu, saya tak nampak. Kemudian saya terfikir, masa tu saya dekat Melaka sebab masa saya orang Melaka, ayah saya orang Selangor. Jadi saya membesar kat Johor, tapi saya lahir Kelantan, Anjang Bening. So ayah saya kerja kerajaan, dia banyak pindah-pindah. Jadi ketika tu saya fikir mesti ada cara macam mana nak bina bisnes yang betul. Dan saya cuba cari solution dia dengan bertanya, cari siapa jutawan orang Melayu masa tu tahun 2000. Kalau anda masa lagi tahun 2000 anda ingat, masa tu Y2K, banyak sangat isu tentang IT, Silicon Valley, benda macam tu. Baru start masa Silicon Valley tu. Kemudian saya start cari dekat Melaka ni ada beberapa jutawan yang saya kata saya nak jumpa dengan mereka ni, nak minta appointment, nak jumpa, nak minta nasihat. Saya masa tu ada masalah hutang kan. Jadi long story short, saya dalam keadaan kritikal. Tiap hari tak boleh tidur, orang datang rumah minta duit. Jadi saya tak tahu, saya dah cuba macam-macam. You faham tak apa perasaan dia bila you dah cuba macam-macam benda tapi tak jadi. Apa produk you pegang pun tak jadi. Apa benda pun you involve pun tak jadi. You rasa macam useless. You rasa macam you sampai pada point yang apa masalah aku ni sebenarnya. Kita start salahkan Tuhan, salahkan orang lain, walaupun benda tu tak patut, tapi itulah benda yang berlaku masa tu. Dan start terhutang dengan bank, blacklisted. Jadi pada tahun 2000 tu lebih kurang dalam bulan 6,
Dengan izin Allah, saya cuba nak jumpa ada 3 jutawan Melayu ni, tapi tiga-tiga tak nak jumpa saya. Dan dia tercabar ego saya masa tu, sebab mereka tak nak jumpa, sebab saya bukan nak minta duit, saya nak minta nasihat. Dan saya rasa macam, apa ni, kau jutawan orang Melayu, kau dah berjaya, tapi kau tak nak share pula dengan orang lain. Masa tu saya rasa macam tu. Dan masa tu saya fikir macam, kalau satu hari nanti kalau saya berjaya, saya nak bagi sikit masa saya nak jadi orang yang boleh menyumbang ataupun boleh share dengan orang lain, inspirasi orang lain, macam mana mereka boleh berjaya macam saya kalau saya berjaya nanti. Masa tu saya fikir. Tapi end up later saya terlupa benda tu. Adalah ceritakan nanti saya share. Dan kemudian tiga-tiga orang tak nak jumpa saya pun bengang, dan kemudian saya cuba lagi solution bisnes apa semua, tapi tak jadi. Sampai bulan 10 tahun 2000 saya dapat jumpa dengan satu orang Cina yang tak pernah sekolah, yang buat lebih kurang 600,000 sebulan, millionaire. Dan dia yang bagi saya nasihat untuk cari mentor. Dan dia tak nak mengajar saya. Dia kata dia tak tahu nak mengajar, tapi dia kata pergi cari guru. Sebab tu Chinese punya style. Dan dia suka saya sebab saya pandai cakap Cina dan dia tak pandai cakap Melayu. Dan Alhamdulillah, dari situlah game changer, perubahan hidup saya adalah, step pertama masa tu adalah mencari cara. Dia kata, pergi cari company yang boleh ambil kau kerja. Dia kata, kau kerja dengan dia, cari orang tu berjaya, dan kau bekerja dengan dia jadi kuli. Dia kata, jadi, tak maaf saya guna perkataan ni, anjingkan diri. Dia suruh buat apa, kau buat, belajar daripada dia. Dan dia kata kerja 10 tahun. Saya cakap, kita dah lah berhutang, kita ada masalah kan, jadi bisnes tak jadi selama ni. Saya kata, apa saya rugi? So saya nak bina bisnes ni juga. Jadi saya buat keputusan untuk cek kerja. Saya cek kerja, saya minta Allah tunjuk. Dan pada bulan 11 tahun 2000, terpampanglah satu iklan dekat The Star, dekat Melaka. Iklan tu untuk kerja kat Melaka, mencari trainee manager. Dan saya tak tahu sebenarnya kerja tu macam mana, tapi dia adalah macam terlibat dalam advertising, marketing. Dia buat projek, dia kata telecommunication, banking. Jadi saya macam menarik, so saya pun interview. So pada bulan 11 tu lah saya pergi interview, dan dengan izin Allah saya diterima 2 hari bulan 1 tahun 2001. Itulah titik tolak kedua perubahan hidup saya. Saya diterima bekerja, dan sebenarnya saya kena buat sales. Kan, benda yang saya tak suka nak buat, itu buat sales. Saya kena pergi, saya buat marketing untuk brand. Masa tu adalah HSBC credit card dekat Melaka, dan saya kena pergi office ke office, kawasan industri, jumpa orang, suruh dia sign application credit card. Rupa-rupanya apa yang mereka buat ni, syarikat ni adalah syarikat yang saya kerja di masa tu adalah syarikat base dekat London, tapi dia ada cawangan dekat KL dan Melaka. Rupa-rupanya apa yang dia buat adalah mereka sedang melatih, mencari orang-orang yang boleh jadi project manager untuk tolong run kontrak dia. Bagi anda yang sedang menonton ni, nanti anda boleh tengok balik daripada awal apa yang saya explain. Kita setengah go through 7 spesifik formula macam mana nak ubah hidup you jadi usahawan sampai jadi jutawan. Sebagaimana saya bantu anak didik saya, Alhamdulillah ramai yang mencapai tahap jutawan, menjadi usahawan daripada kosong. Jadi saya percaya saya mempunyai sesuatu yang saya boleh kongsi dengan anda melalui video live feed ni hari ini, insyaAllah. Dan kalau kita tak cukup masa, kalau terlampau lama hari ini, pagi ni mungkin saya akan sambung petang garang atau besok, sehingga kita complete beberapa siri sampai complete 7 formula yang saya nak kongsikan beberapa hari ini. Mudah-mudahan dia menjadi satu hadiah, satu gift daripada saya pada anda yang kat luar sana yang tercari-cari macam mana nak perbaiki hidup you. Tapi jangan expect benda ni berlaku sehari lah. Jangan expect perubahan berlaku dalam masa seminit. Dia ambil masa. Okay? Tapi mudah-mudahan dengan panduan ni akan memudahkan perjalanan you, insyaAllah. Bagi anda yang baru tengok ni, share dengan kawan-kawan, bagi tahu, so tengok sekarang because it's live. Okay, so sambung tadi, saya diterima sebagai training manager ni dalam syarikat ni, Cobra Group nama dia, based kat UK. So company dia dekat Melaka, dan daripada situ saya dilatih untuk buat sales, saya dilatih untuk buat training, saya train team, saya kena build team saya sendiri. So dia ada kriteria untuk jadi project manager ni. Saya kena run lebih kurang 15 ke 20 orang, dan boleh run project tu. Maksudnya saya boleh run marketing project, advertising project dengan baik. Jadi the test kita tak tarik kena jumpa orang, kena keluar, kena balik, buat training apa semua. It's not easy. Tapi Alhamdulillah complete 8 bulan, saya dapat complete the whole training. Dan eventually saya dapat qualify untuk jadi project manager tersebut. Dan 100% commission base, dia tak ada gaji. Dia adalah nak test you, nak tengok you macam mana. Dan saya benci buat benda tu mula-mula. Tapi eventually saya belajar satu ayat masa tu. Mereka ajar saya tentang sikap. Kenapa orang berjaya tu berjaya? Sebab attitude dia. Dan orang berjaya, kenapa orang gagal tu gagal? Sebab ramai orang gagal adalah mereka buat banyak kerja separuh jalan. Macam saya dulu berniaga, cuba macam-macam benda 3 tahun. Apa yang saya tak cuba, semua saya cuba. Sebab itulah banyak benda, faktor kegagalan adalah bukan kita tak boleh berjaya, tapi sebab kita suka buat kerja separuh jalan. Jadi
saya banyak ditekankan tentang buat satu benda, buat sampai habis, sampai jadi luar biasa, you know. Jadi banyaklah benda tu membantu proses perjalanan saya. The first thing adalah attitude ataupun sikap orang yang berjaya tu macam mana. Dan sampailah bulan 8 saya complete the whole training, saya dilantik jadi project manager, dan eventually dengan alhamdulillah bukan setakat saya dilantik project manager untuk Melaka masa tu, untuk project HSBC tu, saya juga diberi peluang untuk jadi, sebab company ni prinsipal saya ni adalah dapatkan kontrak, jadi saya menjadi subkontrak. Saya diberikan subkontrak, saya disuruh daftar syarikat saya, dan kemudian syarikat tu saya punya, dia bagi saya kontrak untuk run projek-projek yang mereka dapatkan, prinsipal saya dapatkan. Jadi tapi saya terikatlah dengan mereka. Jadi itulah bermulaan ketiga perubahan hidup saya dapat peluang untuk run advertising and marketing project bawah syarikat saya sendiri, tapi di bawah kontrak prinsipal saya. So itu telah berlaku pada bulan 8. Kemudian habis HSBC ni, saya dapat peluang untuk run satu projek Standard Chartered Bank di bawah prinsipal saya. Masa tu Melaka tak ada Standard Chartered Bank branch, jadi mereka nak buka branch baru. Tapi kalau mereka buka branch baru, mereka kena spend banyak duit untuk set up, kemudian pelanggan tak ada lagi, baru nak dapat pelanggan, kos berjalan. Jadi apa mereka buat? Mereka outsource pada kita untuk dapatkan pelanggan dulu, dah credit card application dulu, dah ramai orang guna kad tu, nanti orang nak bayar baru mereka buka outlet. Itu yang berlaku. Kalau anda orang Melaka anda tahu, dekat Melaka Raya sekarang ada Standard Chartered Bank for the past many years. Sikit sebanyak dia adalah impacted daripada projek Standard Chartered yang kita run masa tu pada tahun 2001. So, alhamdulillah daripada bulan 9 2001, 8 bulan tu, bulan 9 saya start run Standard Chartered sampai bulan 2002, business tu start growing dalam advertising marketing. So, kalau orang tanya saya sebenarnya bisnes apa saya buat, saya memang run advertising marketing. Saya memang strategis dalam bab ni. Sebab tu orang tak kenal saya pada awalnya sebab saya duduk kat belakang. Kemudian saya punya kerja adalah create brand impact marketing campaign untuk brand-brand produk orang lain. Pada tahun 2002, hampir pertengahan penghujung macam tu, saya dapat peluang second project under this company adalah saya diberi peluang untuk test project masa tu adalah Celcom. Dan daripada Celcom ni lah saya dapat exposure tentang telecommunication project. Dan alhamdulillah life saya start berubah. Dan things start to change. 2002 Celcom, kemudian saya dapat run Celcom tu for like 1 year plus. Kemudian saya dapat offer untuk run TM, kalau anda ingat Blue Hippo. Saya bukan run Blue Hippo, saya run Blue Hippo selepas Blue Hippo, iaitu Streamix punya projek. Masa mula-mula start, saya terlibat alhamdulillah daripada Melaka, kemudian expand. Kita buat projek tu expand pergi KL, lepas tu pergi Penang, pergi Johor, pergi Ipoh, pergi Kedah, pergi Kuantan. So all this project sampai bisnes saya grow sampai 2006. Alhamdulillah saya touch my first million bersih my income, alhamdulillah. Dan kemudian daripada situ 2007 dan 2008, 2007 saya dilantik menjadi head of organisation Malaysia, represent this company untuk Malaysia. Pada saat itulah, pada tahun ujung 2007-2008 ni, sesuatu telah berlaku. You see, saya nak cakap ni sebab kenapa saya tahu ada 3 kritikal berlaku. Yang pertama adalah mula-mula nak cari bisnes susah. Lepas tu nombor 2 nak cari mentor tu susah. So nombor 3 bila dah ada mentor pula, kita dah start berjaya, ada juga cabaran lain. Cabaran saya masa tu adalah hutang saya semua alhamdulillah selesai. Cabaran saya masa tu adalah kita terlampau fokus, possess dengan kerja, sehingga sebab kita macam susah, nak bisnes semua susah sebelum tu. Jadi bila dapat peluang, dapat bisnes dan benda tu boleh jadi dengan izin Allah. Jadi saya dapati saya terlampau fokus sehingga saya banyak benda saya terlupa. Saya kerja 7 pagi, balik 2-3 pagi setiap hari, travel Malaysia, in Hong Kong, Indonesia, Australia untuk bercakap under this international platform. Dan saya dapati saya lost focus dan saya semakin lupa banyak perkara. Saya lupa, just to share, saya lupa banyak perkara tentang berkaitan dengan solat. Saya banyak kerja, fokus kerja, tak ada hubungan saya dengan keluarga. Masa tu saya dah kahwin, hubungan dengan keluarga dengan masa tu that marriage tak bagus, and then end up that the marriage was failed. That was my first marriage yang gagal. And then pada tahun 2008, bukan sekadar marriage, saya ada masalah dengan relationship dengan parents saya. Saya tak ada masa jumpa mereka, terlampau sibuk ni dengan apa yang saya buat. Jadi ini kadang-kadang sebab itulah apa yang saya ajar ini banyak related kepada kita nak berjaya ni, kita nak ada duit banyak, kita nak ada masa dengan Tuhan, masa dengan keluarga. No point you ada duit banyak tapi you tak ada masa. Sebab at the end of the day, masa tak boleh nak beli. So balik pada tahun 2008 ni adalah saya buat satu keputusan untuk bercuti 4 bulan. Dan saya start fikir tentang inikah benda life yang saya nak bina. Dan dari situlah saya start restructure dan redesign hidup saya. Saya terminate kontrak saya dan saya kata I had enough dan saya kena rebuild something.
Neo. So saya bawa advertising saya, company saya tu, dan eventually dalam masa 4 bulan tu ada something happen. Kawan saya minta tolong advice dia tentang business dan kawan-kawan dia. Daripada situlah saya start berkongsi dan coach mereka, selain daripada gunakan advertising, selain daripada saya share dengan mereka macam mana nak buat advertising semua, dan mereka boleh guna company saya. So proses tu yang berlaku, saya start mengajar, dan saya start mengajar dan sambil run my business. Dan Alhamdulillah hari ni kita ada corporate services company, kita ada property investment company, kita baru establish college keusahawanan kita, Seed Business College. Alhamdulillah kita dapat license, dan kita sedang dalam proses pengambilan pelajar. Saya nak membina satu college yang saya memang mengajar melalui program dan seminar adult, mengajar mereka macam mana nak build business, jadi multimillionaire dan banyak masa dengan keluarga. Tapi saya juga fikir tentang anak-anak muda umur 17 tahun lepasan SPM. So saya bina satu program diploma yang mana mereka ni boleh belajar sambil bisnes, dan mudah-mudahan CGPA mereka ni adalah based on back statement mereka. Anyway, long story short, the first thing yang saya rasa saya nak share untuk sesi ni adalah nombor 1 daripada 7 formula. Formula pertama yang saya rasa anda patut tanya diri anda ialah apakah kenapa anda nak run business. Kenapa anda nak run bisnes yang berjaya? Kenapa saya sebut berjaya? Sebab ramai orang run bisnes tapi tak berjaya. Jadi bagi anda yang mungkin baru nak start bisnes atau yang dah ada bisnes, kenapa nak ada bisnes yang berjaya? Dan apakah definisi berjaya bagi you? Maksudnya, sorry, I perlu sebab baru lepas training tadi. So, apakah definisi bisnes yang berjaya bagi you? Bagi saya adalah, saya ni perkataan dia yang saya nak anda buat nanti adalah bila kita habis ni nanti, saya nak buat anda tulis perkataan ni. Nama perkataan ni adalah, saya nak you design. Saya nak you design. Okay, saya nak you design apa? Design hidup you. Seandainya Allah bagi you sihat, masa, kekuatan 1 ke 3 tahun akan datang untuk capai sesuatu, jangan fikir tentang di mana you berada sekarang. Mungkin you sekarang ada masalah kewangan, mungkin sekarang critical, bank tak bayar kereta, you tak bayar duit bank, mungkin kereta dah 6 bulan, credit card dah macam nak kena blacklisted dan bankruptcy. Relax. Point saya adalah, kadang-kadang kita kena fikir dan design balik perjalanan kita. Sangat penting untuk kita tahu, okay, perkataan dia yang kita nak tulis kat sini adalah, saya masih lagi dekat formula nombor 1, kenapa? So, kita kena tahu apakah result hidup kita yang kita nak capai. Jadi, ibaratkan macam ni, kalau you nak buat rumah, mesti you kena design. Macam arkitek datang jumpa you, dia akan tanya, you nak rumah macam mana? So, you akan cakap, entah, saya pun tak tahu. So, itu takkan menjadikan rumah tu siap. Kita mesti ada satu bayangan, bukan bayangan gurauan, tapi mesti ada bayangan, ataupun kita mesti fikir, aku nak rumah macam mana rupa dia. Dan mungkin masa tu kita pun tak ada kewangan nak pergi bina rumah tu, tapi kita mesti ada satu bayangan, impian kan. Jadi mungkin kita pergi ambil gambar rumah orang lain, contoh rumah-rumah orang lain, kemudian tunjuk, aku nak macam ni. Ataupun even tak payah tunjuk arkitek pun, macam you start design, lebih kurang bayangan, ini gambar-gambar rumah-rumah macam mana bentuk yang aku nak. Sebab itu first step dia. Dan so bila balik pada soalan pertama why ni tadi, kenapa you nak bina bisnes yang berjaya? Kenapa saya tanya soalan ni? Sebab kita nak design. Kita nak design, bagi you bisnes yang berjaya tu macam mana? Bagi saya selepas 20 tahun, tahun ni genap 20 tahun selepas 1996, saya lalui the first 3 years sangat challenging. Of course lepas tu 7 tahun pun challenging. Tapi Alhamdulillah growing. Lepas tu growth like Alhamdulillah sangat bagus. Last kali apa you nak? Umur saya 42, saya sebenarnya berada pada state hari ni adalah balik 10 tahun lepas. Saya pernah design masa tu tahun 96 bila saya capai my first million. Saya cakap satu hari nanti saya insyaAllah nak ada kewangan yang banyak, mudah-mudahan berkat tu mana datang? Banyak, tapi berkat ni datang daripada mana? Daripada saya belajar ataupun saya diajar oleh banyak orang-orang alim. Dia kata keberkatan datang daripada bila kita bersedekah, kita berzakat, kita memberi. Jadi saya nak ada kewangan yang banyak, keberkatan mudah-mudahan. Kemudian saya nak masa yang banyak dengan buat apa yang saya suka dengan siapa yang saya suka. Saya rasa itu penting. Dan next one yang saya nak masa tu adalah, saya fikir aku nak punya kewangan yang bagus supaya aku ada pilihan. Well, memang kita mati takkan bawa duit ni semua, tapi selagi kita hidup, mudah-mudahan kita boleh gunakan apa yang kita ada Allah bagi kita ni untuk disalurkan, digunakan untuk kebaikan. Macam sekarang saya dapat berkongsi ilmu ni dengan anda melalui live feed video ni. Tak mungkin saya boleh buat benda ni, you know. Saya sekarang berada dekat dalam bilik study saya, dan
Bisnes saya, Alhamdulillah saya ada 90 orang staff. Alhamdulillah business is running. Kita buat college kita is running. Kita tengah mengambil pengambilan guru-guru, lecturer, dan juga kita ada program kita berbeza sikit. Kita ada lecturer dan kita ada mentor-mentor yang memang daripada industri yang akan guide diorang ni. So kita dalam pengambilan tu, saya ada business dalam online, berkaitan dengan platform, entrepreneurial platform yang kita tengah bina. So semua ni berjalan. Tapi Alhamdulillah saya boleh ada masa untuk spend time dengan keluarga. Dan saya rasa itulah benda yang paling bagi saya bagi mahal, sebab masa adalah benda yang tak boleh nak kita undur balik. Jadi saya nak tanya anda, bagi anda yang kalau anda nak saya bantu atau guide anda untuk membina bisnes, nanti kita akan cakap tentang macam mana kita nak bina bisnes ni semua. Apa yang anda nak, kenapa anda nak capai, nak bina bisnes yang berjaya. Ada orang mungkin dia kata, aku nak beli Ferrari, Lamborghini, aku nak beli Rolls Royce, aku nak beli rumah, apa semua. Fine, anda boleh apa saja anda nak, tu terpulang pada anda at the end of the day. Tapi point dia adalah, you ada semua benda ni, last sekali apa you nak? Maksud saya, apakah benda, kenapa you nak benda ni? Okay, sebab lain orang ada lain matlamat. Ada orang matlamat dia, aku nak ada banyak kewangan yang baik, jadi usahawan yang berjaya, supaya orang nampak aku ni berjaya. Aku ada kad aku managing director. So setengah orang pula dia adalah, aku nak berjaya, aku nak boleh guna duit aku ni untuk sumbang pada orang lain, bantu orang lain. Lain orang ada lain misi dia. Ada orang sebab dia berapa tahun ni kerja, mungkin dia tak banyak masa dengan keluarga. Jadi dia nak ada masa dengan keluarga. Tak kisah kenapa anda nak, tapi berapa banyak benda pun sebab dia, tapi saya nak the first step dia adalah sangat penting untuk kita tulis. Kenapa kita nak bina bisnes yang berjaya dan mencapai tahap jutawan? Kalau you nak. Kalau you tak nak jutawan sekalipun, even kalau you boleh buat bisnes you ni bagi pendapatan 3 kali ganda, 5 kali ganda daripada apa yang ada sekarang, saya percaya sedikit setahun daripada sekarang ke 3 tahun daripada sekarang, insyaAllah saya percaya dia sikit sebanyak akan memberikan anda banyak pilihan untuk buat keputusan, untuk buat sesuatu. Saya tengok banyak anak didik saya, Alhamdulillah, daripada state yang sangat teruk, Alhamdulillah hari ini mampu hantar family pergi umrah, pergi haji, mampu belikan mak ayah kereta. Benda tu bukanlah benda yang, bukanlah macam, mungkin bagi orang lain macam alah setakat beli kereta, tapi bagi dia orang mungkin aku nak hargai mak ayah aku kan. Kadang-kadang mak ayah kita tak nak apa-apa kan, tapi penghargaan tu yang dia nak. Jadi that's the thing yang saya rasa kita kena identify. The first step, formula pertama adalah identify kenapa anda nak bina bisnes, menjadi usahawan dan sehingga mencapai jutawan kalau nak, atau lebih bagus pendapatan anda ni. Kenapa? Walaupun anda ni bekerja ke atau dah ada bisnes ke, kenapa? That's the first thing, first issue yang kita kena identify. Okay, so sebab dekat sini, kalau anda dah memang buat bisnes, katalah dah lebih daripada 3 tahun, saya pernah ditegur oleh mentor saya cakap saya dah bisnes 3 tahun. Dia tanya saya, kau dah bisnes 3 tahun kan? Mana kau dah jutawan sekarang? Masa tu lah pada mula-mula saya start bisnes. Saya kata tak, saya tak dapat pun 1 juta, saya terhutang 10 juta masa tu. So dia gelakkan saya, dia kata mana kau cara bisnes kau salah. Dia kata the right business adalah bila kita bisnes dengan betul, the first 3 years kita patutnya boleh touch first million. Dan saya nak cakap dengan anda, saya dah mengajar like hampir 800,000 orang. Saya dah bina usahawan terlampau banyak, Alhamdulillah. Terlampau banyak tu bagi saya adalah compared to apa yang saya boleh buat sebelum ni. Kali ni Alhamdulillah, nowadays few thousand people a year yang jadi usahawan, bina jadi jutawan. Ada yang boleh buat sampai berapa juta sebulan, daripada kosong. Dia adalah satu benda yang berulang-ulang kali berlaku. Mesti ada formula kan, mesti ada cara, mesti ada strategi macam mana benda tu boleh dibina. Bukan setakat dia datang kelas, dengar dan benda tu jadi. Tak, mesti ada formula yang kita ajar dan dibuat. Buku takkan berguna kalau tak diamalkan, ilmu pun tak guna kalau tak diamalkan. Jadi sama dengan anda, kalau anda nak the first step untuk hari ni, untuk sesi kita ni, live video ni, saya nak anda identify kenapa anda nak jadi usahawan, nak jadi jutawan. Kalau anda nak jadi jutawan, why? Jangan fikir tentang apa orang lain cakap. Sesiapa pun cakap dengan anda, dia cakap tak boleh, kau tak layak, kau tak boleh, keluarga kau bukan jutawan. Apa dia orang cakap tak penting sebenarnya. Sebab at the end of the day, apa yang kita cakap ni, ada suara dalam keluarga kita ni, ada suara yang akan bagi kita negatif, ada suara yang akan cakap kau boleh. Tapi most of the time, sebab kita banyak sangat negatif, kita akan selalu, orang cakap kita bagi kita negatif, kan kita sendiri pun setuju dengan apa yang dia cakap. Saya selalu cakap benda ni, apa yang orang lain cakap pada kita tak penting. Apa yang kita cakap pada diri kita tu adalah penting. Benda ni bukan senang. Cabaran dia adalah dalam diri. Cabaran dia paling susah adalah bila kita sendiri memperlekehkan diri kita. Macam kita cakap, aku nak jadi jutawan lah, insyaAllah aku teringin gitu kan. Tapi dalam diri kita cakap, alah boleh ke, ya ke, So those things adalah benda-benda yang
kita nak kena overcome, which nanti along the way saya akan guide dan tunjukkan caranya macam mana, insyaAllah. So this is the first part of the video. Saya minta maaf kalau anda rasa ni panjang, terpulang pada anda. Kalau anda sempat, saya honestly, saya buat ni as a contribution. Saya nak guide those people yang memang nakkan bantuan, nakkan pandangan, nakkan pelajaran. Mungkin anda bukan kat Malaysia, dekat negara luar, yang anda mungkin tak dapat nak hadir sesi saya, you know. So hopefully benda ni sedikit sebanyak boleh membantu anda, insyaAllah. Dan saya akan bersambung nanti kita punya sesi kedua, sama ada petang ni atau time macam ni besok, insyaAllah. Kalau petang ni mungkin dalam pukul 6, kalau besok dalam pukul 12 lebih macam ni, insyaAllah saya akan spend sedikit masa dengan anda lagi untuk go through formula kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Dan juga kalau anda ada sebarang soalan, kalau anda nak tanya tentang bisnes, tentang macam mana nak perbaiki hidup anda, so anda boleh tulis dekat komen tu. Beritahu saya nak tahu anda daripada negeri mana. Kalau anda boleh tulis kat komen tu, you know, anda daripada Malaysia ke, daripada luar negara ke yang sedang menonton ni. Saya nak tengok anda dari mana. Boleh tulis kat komen tu. Kemudian kalau anda rasa apa yang saya kongsikan ni sikit sebanyak bermanfaat, saya berterima kasih, saya bersyukur. Dan saya harap saya boleh berkongsi second session nanti dengan lebih banyak lagi. Jangan risau pasal saya peluh-peluh ni, sebab saya baru lepas gym tadi. Jadi dia peluh tu masih belum kering lagi. So saya ulang balik, just a very quick recap. The first thing kita nak identify, saya cakap dengan anda sebab saya memikirkan satu masa dulu saya pernah jatuh dalam bisnes banyak kali dan saya tak jumpa, tak ada orang nak ajak saya. Jadi saya fikir lepas duha tadi, saya terfikir macam apa yang saya boleh buat, saya boleh kongsikan benda ni dengan cepat. Jadi saya buat keputusan nak buat live video ni. InsyaAllah kita ada beberapa siri hari ini, dan mudah-mudahan dia membantu sedikit banyak anda dekat luar. Saya cadangkan anda share dengan seramai mungkin orang, you know, keliling anda. Mudah-mudahan bukan semua orang nak belajar, bukan semua orang perlukan pandangan ataupun belajar daripada orang yang berjaya, you know. Tapi saya nak cakap dengan anda, salah satu formula yang saya belajar macam mana nak ubah hidup adalah kita tiru orang lain yang dah berjaya. Kita just follow. Sebab success leaves clue. Sukses meninggalkan jejak. You know, macam kita nak naik Gunung Kinabalu, dia ada jejak. Kita hanya perlu ikut jejak orang lain yang dah berjaya. Daripada segi berjaya tu maksudnya solat juga kejayaan. Kita cerita bukan sekadar solat, kita cerita pasal kewangan, kita cerita pasal kebahagiaan, kesihatan, you know, kita cerita pasal ketenangan jiwa, kita cerita pasal dapat menyumbang ramai orang lain. Jadi that's the thing yang saya nak cuba kongsikan, macam mana perjalanan tu. Mudah-mudahan bagi anda yang nak belajar, yang suka belajar, suka dapat ilmu ni, saya tak nak you belajar saja. Saya nak you dengar, you buat tindakan segera. Habis je session kita ni hari ni, sekarang ni, saya nak you duduk, ambil masa sikit, tulis. Kalau aku nak buat bisnes, aku nak bisnes yang berjaya, kenapa? Kalau aku nak buat bisnes tu, first step, why? Sangat penting kita nak tahu you punya why. Kenapa you nak bisnes yang berjaya? Adakah dia sebab you nak give back kepada family you nak give back pada masyarakat? Adakah sebab you nak spend more time dengan keluarga you? You know, ramai orang macam saya dulu, kita kerja daripada pagi, lepas subuh kita keluar, malam baru kita balik. You know, kita tak ada masa dengan family. Dan my first marriage was failed, dan Alhamdulillah saya baik. Allah mesti baik. Allah jodohkan saya lepas 2 tahun dan saya remarried. Saya berkahwin dengan my current marriage dah few years dah, Alhamdulillah. Dan dia bagi saya jodoh apa yang saya ada sekarang, Alhamdulillah. Dan anak saya ada 6 orang, sebenarnya 7, tapi saya baru kehilangan seorang baru-baru ni, keguguran. Allah lebih sayang dia. Tapi poin dia adalah, saya tak tahu berapa lama saya akan hidup, tapi saya tahu mudah-mudahan apa yang saya buat ni akan membantu, akan ada orang yang dapat manfaat daripadanya, mudah-mudahan, insyaAllah. Jadi saya harap anda dapat poin nombor 1 adalah kenapa anda nak bina bisnes yang berjaya. Kenapa anda nak jadi jutawan? You know, kalau anda nak jadi jutawan, kalau tak nak, tak ada masalah. Kenapa anda nak ada kewangan yang lebih baik menggunakan bisnes? Why? Dia mesti ada berkaitan dengan sesuatu yang penting yang anda nak capai. Nak selesaikan hutang mungkin, nak ada ketenangan jiwa daripada segi tak ada risau pasal hutang, anda nak buat apa yang anda suka nak buat, you know, mungkin benda-benda macam tu. Jadi senaraikan banyak, okay? 5, 10 sebab, supaya lagi banyak sebab kita ada, lebih mudah kita nak move forward, insyaAllah. We keep moving forward to the next level. Nanti besok atau petang nanti, kalau saya, insyaAllah doakan, kalau saya dapat, saya akan spend lagi masa. Kita akan bercakap tentang formula yang kedua. Ini adalah siri yang pertama, dan nanti kita ada formula yang kedua. Kalau sempat, replay, tengok balik apa yang saya share ni, dan share dengan ramai orang. Saya nak betul-betul anda bantu saya bantu anda bantu lebih ramai orang. Anda mungkin mungkin anda tak boleh sampaikan kepada mereka, anda boleh share video ni, supaya akan ada orang dekat luar yang perlukan bantuan ataupun perlukan
sikit sebanyak daripada apa yang kita kongsikan, insyaAllah. Alright. So, terima kasih banyak. Kita jumpa next video, next session ni. Ni live video sekarang. But ni sekarang adalah pukul 1:25 kot. Jam saya ni laju sikit. 20:25 macam tu. Kita masuk waktu Zuhur. Kita boleh solat Zuhur. Bagi anda yang dah masuk time solat Zuhur, saya doakan anda dipermudahkan urusan anda. Kita sambung second video nanti. Okay? Alright, jumpa nanti. Saya doakan anda kaya, berjaya dan berkat, insyaAllah, dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.